Baiklah, kita ikuti satu segmen ceramah Ramadan bulan mulia yang mana tajuknya kita pada pagi ini iaitu berkenaan dengan Ramadan merubah diri. Sudah pun berada di hujung talian bersama dengan Ustazah Nur Hikmah binti Haji Idris iaitu penceramah. Jadi kita akan cuba sapa ya Puan Ustazah Nur Hikmah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar pada pagi ini Ustazah? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Selamat menaikkan ibadah puasa juga ya kita dari pagi. Dan apa yang kita ketahui banyak hikmahnya sebetulnya ya di bulan puasa ni. Salah satu daripadanya ialah menimbulkan kesedaran. Dan juga yang kita ni bulan puasa ni banyak perkara-perkara baik yang kita dilakukan dan juga kita ni mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Jadi apakah sebenarnya perubahan yang mesti dicapai oleh seseorang pada ketika di bulan Ramadan ini? Kita serahkan saja kepada Ustazah. Silakan Ustazah. Terima kasih penyampai pagi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah Ramadan di bulan mulia ini, sebuah ceramah yang bertajuk Ramadan merubah diri ya. Pada hakikatnya hidup kita ini perlu sentiasa ada perubahan, iaitu perubahan yang positif, perubahan yang lebih baik dari semalam. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan penuh keampunan, bulan untuk mensucikan diri, bulan untuk memperbaiki diri. Persoalannya, berapa ramaikah orang yang memanfaatkan kedatangan bulan suci ini untuk memperbaiki diri. Jadi kita ni mengharapkan agar Ramadan kali ini menjanjikan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita ni. Apakah perubahan yang mesti kita ni capai di dalam bulan Ramadan ni ya? Kita ni lihat dalam ayat suci Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Bila dilihat dalam ayat ini, kita ni diwajibkan berpuasa dengan bertujuan supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Ali Imran ayat 133 yang kira-kira bermaksud, dan bersegeralah kamu mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat tadi itu, bersegeralah kamunya memohon keampunan dari Allah. Maksudnya di sini ialah kita ni disuruh bersegera bertaubat apabila melakukan dosa. Inilah merupakan antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi proses untuk menjadi orang yang bertakwa itu ialah kita ni perlu meminta ampun ataupun meminta keampunan kepada Allah, dan proses meminta ampun ini kita ni perlu bertaubat. Para ulama mengatakan bahawa bertaubat ini hukumnya adalah wajib kita ni bertaubat. Jika dosa dengan Allah, maka syarat bertaubatnya ada 3 perkara, iaitu yang pertama berhenti membuat dosa, yang kedua menyesal atas dosa yang dikerjakan, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut buat selama-lamanya. Jika dosa yang dilakukan bersangkut paut sesama manusia seperti menfitnah, menyakiti, mengucap-ucapkan, menghina, merampas harta benda dan yang seumpamanya, maka syarat bertaubat ditambah lagi satu, iaitu hendaklah ia memohon keampunan dan kemaafan kepada orang yang dizaliminya tu, kemudian mengembalikan barang-barangnya, hak yang telah diambilnya, menggantikan barang atau harta yang telah dirampas
ataupun meminta halalkan daripada pemiliknya. Kalau ada hutang, bayar. Macam mana kan bertobat ni Ustazah? Contoh, seseorang itu tidak menutup aurat dengan sempurna. Jadi caranya bertaubat, ia inda lagi ia menutup auratnya dengan sempurna, dan inda lagi buat perkara yang lama tu, ataupun ia memohon ampun kepada kedua ibu bapanya. Orang yang derhaka kepada ibu bapanya, ia wajib meminta ampun kepada kedua ibu bapanya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perkara tu, dan juga ia wajib membahagiakan kedua ibu bapanya. Itulah. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Dan ya, yang mulia Ustazah ya, kita ingin mengetahui pula bagaimana Ramadan ni kan ia boleh merubah seseorang ya, untuk yalah, kita tahu Ramadan ini adalah bulan kata orang pendidikan ya. Jadi mungkin secara lebih rincinya macam mana Ramadan boleh merubah seseorang tersebut. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya Ramadan itu tidak pelang dapat merubah, tapi yang merubah diri kita ni itu adalah diri kita ni sendiri ya. Dan Allah, dengan pertolongan Allah, kita ni berubah. Dengan keinginan kita ni, dengan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan untuk berubah. Bulan Ramadan ini merupakan peluang ambillah peluang untuk kita memperbaiki diri. Kenapa di bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan ini bulan yang penuh barakah. Apabila kita ni memilih bulan ini, bulan yang penuh keinsafan, kita ni mudah insaf. Hati kita ni mudah terbuka, dan orang kiri kanan ni mudah beribadah, kita ni pun ikut-ikut beribadah. Maksudnya peluang untuk berubah tu senang di bulan Ramadan ini. Mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan berbagai-bagai amalan, amal ibadat, dan diberi pahala yang berlipat ganda. Antara perubahan-perubahan itu ialah contohnya yang pertama, sembahyangnya semakin baik. Dikiralah sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat kalau sembahyang 5 waktu semakin baik ya semakin khusyuk, tawaduk, dan semakin baik itu maksudnya juga kata yang saya di sini kata akronimnya TBM. Apa tu TBM atau sembahyang tepat waktu, kemudian B itu berjamaah, dan M itu di masjid. Sembahyang tepat waktu berjamaah di masjid, TBM. Okay. Begitu juga sembahyang sunat, seperti sembahyang sunat tarawih, sembahyang qiyamul lail malam, mengingatkan kita ni kepada masjid sebenarnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 18, maksudnya orang-orang yang layak mengimarahkan masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan sembahyang dan membayar zakat, serta tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, mudah-mudahan mereka termasuk dalam golongan yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang rajin bersembahyang ya mendapat petunjuk. Mereka ni adalah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lepas keluar daripada bulan Ramadan ini, biasakan dia sembahyang berjemaah. Jangan pernah mau sembahyang bersendirian pasalnya rugi. Pahala sembahyang berjemaah tu banyak. Antaranya kita ni mendapat 27 kali ganda pahala. Kemudian diselamatkan dari api neraka dan selamat menjadi orang munafik. Pasal ada dalam hadis, barang siapa yang bersembahyang kerana Allah selama 40 hari secara berjamaah dalam keadaan dia tidak pernah terlepas takbir pertama, takbiratul ihram bersama imam, akan ditulis baginya 2 pelepasan, iaitu pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada sifat munafik. Kemudian fadilat sembahyang berjamaah ni juga ia termasuk dari golongan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Orang yang selalu terikat hatinya dengan masjid asal azan ke masjid. Okay.
Kemudian sembahyang-sembahyang sunat yang lain, ia yang tinggal. Lepas Ramadan, sembahyang sunat-sunat yang lain tu ia yang tinggal. Seperti sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib itu jangan kurang daripada 10 atau 12 rakaat. Kerana ada dalam hadis mengatakan barang siapa yang melaksanakan sembahyang sunat rawatib sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membinakan baginya rumah di dalam syurga. Hadis ini didengar oleh Ummu Habibah, yang mana kata Ummu Habibah, sejak ku mendengarnya hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib ini semenjak mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak kalau para sahabat ataupun isteri-isteri Nabi dulu, apabila Rasulullah membagi amalan, mereka terus buat, mereka terus laksanakan. Berbeza dengan orang masa kini apabila yang mendengar, contohlah, apabila yang mendengar ada fadilat surah Al-Mulk, yang didengarnya dulu, tahu ya pulang tu ada fadilat membaca surah Al-Mulk itu akan terbebas daripada siksa kubur. Jadi mempraktikkan itu lambat sedikit. Paksa didengar balik-balik. Sudah tu baru ada terbuka hati itu kan membaca surah Al-Mulk tiap hari. Itu contoh. Okey, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir. Kan di luar bulan Ramadan kita ni masih boleh buatkan solat sunat witir itu. Kemudian sunat tahajud, jangan tinggal sunat tahajud tu cipun 2 rakaat. Sayang je tu kita ni masa di bulan Ramadan ni berqiyamul lail, tiba-tiba masuk Syawal, dia lagi sembahyang sunat, dia lagi berqiyamul lail. Yang tinggal cuma hanyalah kenangan Ramadan, yang tinggal hanyalah tangisan Ramadan. Yang tinggal hanyalah ristaan Ramadan. Macamnya masa bulan puasanya kerja aku banyak. Malam-malam ku sembahyang tarawih, malam-malam ku berqiyamul lailnya. 10 terutama di 10 terakhir Ramadannya. Aku sembahyang tahajud menangis banyak. Siok laginya imam atunya, Imam Ustaz Khairul Nazif contoh. Semua pulang imam siok sampai menangis banyak. Jadi ristaan. Jadi bukannya kan dijadikan ristaan amalan-amalan kita ni tu sebenarnya untuk dipraktikkan. Habis saja Ramadan, tani praktikkanlah ya. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Orang yang mendapat keberkahan Ramadan ini, ia akan menjadikan kerinduannya, rasa rindunya itu terhadap Ramadan itu sebagai motivasi melaksanakan amal ibadat. Yang mana semua itu mendatangkan kebaikan pada dirinya. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu merubah kita ni supaya kita ni tu pandai mengawal hawa nafsu. Kerana nafsu ni jahat. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengarah ke arah keburukan, kejahatan. Dan kita ni belajar menundukkan nafsu. Kita ni kalau orang bawa berkelahi, kita ni beritahu ini shaim, aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Kita ni lepas Ramadan ni kita ni jauh daripada sifat-sifat mazmumah. Contohnya dangki, sifat-sifat jahat seperti dia lagi mengumpat. Memang di bulan Ramadan ni memang tidak kena suruh mengumpat. Tapi adakah di luar Ramadan kita ni kena suruh mengumpat? Indah. Memang mengumpat ni dilarang di dalam Islam. Tidak boleh menjadi. Kemudian kita ni di luar bulan Ramadan sekarang tadi menjadi orang yang penyabar, ini lagi pemarah, menjadi orang yang pemaaf, dia lagi bermusuhan sesamanya, kita ni pasal ni bermaaf-maafan, hati kita ni itu sudah insaf, feel very memang terbuka untuk memaafkan orang lain. Kemudian Indah lagi membazir, pasal ialah disebutkan dengan latihan-latihan ataupun tarbiyah daripada Ramadan itu, tadi diajar supaya Indah membazir, Indah lagi boros dan lain-lain. Kemudian yang keempat, Ramadan itu mengubah kita ni supaya suka bersedekah, menjadi orang yang dermawan, menolong orang yang tidak berkemampuan ataupun orang yang kurang berkemampuan. Yang paling afdal kalau kita ni bersedekah kepada orang yang tidak berkemampuan dan
kepada orang yang berpuasa, memberi makan orang yang berpuasa, kerana ada pahala-pahala yang berlipat kali ganda. Kita ni dapat pahalanya juga orang yang berpuasa tu, tidak kurang sedikit pun. Kemudian yang kelima, rajin membaca Al-Quran. Okey. Bagi yang lancar membaca Al-Quran, teruskan di bulan yang lain membaca Al-Quran, teruskan tadarus. Dan belajar untuk memahami dan mentadabbur Al-Quran. Jadi yang bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, teruskan juga membaca walaupun sedikit. Yang penting istiqamah. Kita ni jadikan Al-Quran itu teman hidup kita ni buat selama-lamanya. Al-Quran itu merupakan cahaya di dalam kubur, syafaat bagi kita ni di akhirat nanti. Kalau ada masa baca Al-Quran, kalau ada masa kita ni tadabbur Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu di tangan-tangan, bukannya handphone di tangan-tangan. Kalau ada anak kita ni simbat ya Allah lai baca Quran, ya Allah lai baca Quran. Jadi yang keenam, rajin berpuasa sunat di bulan-bulan lain. Tarbiyah Ramadan itu mengajar kita ni berpuasa sunat di bulan-bulan lain. Lepas ni puasa sunat Syawal kan? Puasa sunat Syawal 6 hari. Okay, udah tu puasa Isnin Khamis. Puasa Ayyamul Bid dan sebagainya. Ayyamul Bid itu puasa 3 hari pertengahan bulan. Inilah yang menjadi kayu ukur bahawa Ramadannya tu berhasil menjadikan ia seorang yang suka berpuasa, suka beribadah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikannya orang yang bertakwa. Inilah artinya apa? Keberkahan puasa tu mengalir di bulan-bulan yang lain. Inilah di antara tanda-tanda puasa Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Jadi tinggal berbaki 3 hari saja lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Memang sebab rasanya ya. Betul. Terpaksa berpisah ya, setelahnya kita ni hampir sebulan kita ni melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi memang amalan-amalan yang kita lakukan semuanya adalah perkara-perkara yang baik di dalam bulan Ramadan ini. Jadi adakah tips untuk istiqamah untuk kita ni terus mempertahankan amalan-amalan kita ni bukan saja di bulan Ramadan tetapi di bulan-bulan yang lain? Mungkin dapat dikongsikan tipsnya. Kita ada lebih kurang 3 minit saja lagi ni Ustazah. Silakan. Masya-Allah. Okay, tips untuk istiqamah ini kita ni yang pertama sekali kita ni niatkan untuk berubah tu kerana Allah, bukan kerana orang lain. Kerana melakukan pekerjaan itu kerana ikhlas kerana Allah, bukan kerana, kalau kita ni buat bukan kerana Allah, maka syaitan akan mudah ikut-ikutan mengacau kita ni ya. Kalau orang ikhlas, syaitan dah dapat mengganggu kita ni. Yang kedua, mulakan dengan sedikit. Daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu, mengikut kemampuan kamu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Yang ketiga, melazimi bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari 100 kali. Itu Rasulullah yang tidak ada dosa. Apatah lagi kita yang ada dosa, sepatutnya kita ni membaca 1000 istighfar sekali dalam sehari. Yang keempat, kita ni bergaul dengan orang yang baik, yang rajin beribadah. Pandai-pandai kita ni memilih kawan. Sekiranya kita ni kan berubah untuk meninggalkan rokok, contohnya rokok tu, kita ni carilah motivasi daripada orang yang dapat memberikan kita ni perubahan itu. Okay? Yang kelima, jangan lupa berdoa, minta tolong kepada Allah untuk selalu istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan kita ni doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Artinya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu dan tetapkanlah hati ini dalam mentaatimu. Okay, itu saja. Okay, bagi ada untuk penutup barangkali ya. Ya, silakan Ustazah. Masih ada masa. Okay. Sebuah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ni renungkan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Okey, jadinya orang yang indah diampuni dosa-dosanya ni di bulan Ramadan ni akan mendapatkan celaka dan kerugian yang besar. Nauzubillah min zalika.
Jadi perubahan-perubahan itu sebenarnya memerlukan pengorbanan dan usaha yang bukan sedikit. Jadi kita ni perlu fokus untuk perubahannya, bukannya cakap saja macam tu. Oleh itu, maka saya nasihatkan diri saya sendiri dan saudara-saudaraku yang menonton ceramah ini supaya kita ni tu mudah-mudahan sentiasa istiqamah dalam menunaikan apa jua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang jangan tinggal demi untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ni mendapat keampunan dan rahmat dari Allah serta mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang bertakwa. Amin 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 ya Mungkin rabbal ada alamin. Amin ya rahim. Mohon ampun, maaf segala Sama-sama. kurang. Ya. Ya, dari kita juga ya. Ya, betul. Ya, sebablah ya, Ya, bersama kita pun ya. sebenarnya turut sebab sebenarnya. Dan juga apa tu isi ceramah yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah tadi betul-betul menyentuh perasaan kita ni ya. Kita juga ya. Ya. Ya, kita mengharapkan semoga kita ni, ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita ni, dan mudah-mudahan Ramadan akan datang akan kita ditemui jua. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Ustazah ya, iaitu Ustazah Nur Hikmah binti Haji Idris dengan perkongsian cukup menarik pada pagi ini berkenaan dengan Ramadan merubah diri. Apapun kita ucapkan terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di luar keluaran. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat berpuasa juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.